Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, perempuan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama kita menghidupkan kehidupan kita di dunia ini, dan sama-samalah kita doakan agar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan memelihara kita dan menjaga kita dari segi kesihatan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sebarang wabak dan juga penyakit, insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita akan sama-sama membicarakan berkaitan dengan satu hadis yang berkaitan dengan amalan ibadah kita, seperti mana yang kalau kita lihat dalam buku Arba'in Nawawi ataupun dalam buku 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadis yang pertama, Imam Nawawi rahimahullah taala memasukkan berkaitan dengan amal ibadah dan juga ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita lihat juga tuan-tuan, berkaitan dengan amal ibadah yang kita lakukan seharian kita, dalam kehidupan harian kita ini tuan-tuan, kehidupan amalan ibadah kita akan dinilai dari segi apa yang kita niatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari segi ibadah kita semua ini, Allah Subhanahu wa taala akan nilai sama ada adakah amal ibadah kita kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Kerana itu kalau kita lihat berkaitan dengan ikhlas, ia merupakan satu peranan yang sangat-sangat penting dalam diterima ataupun ditolak segala amal ibadah kita. Kalau kita nak lihat berkaitan dengan amal ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita ini tuan-tuan, banyak amal ibadah yang kita telah lakukan dari segi rukun qauli kita, dari segi fi'li kita, dari segi badani kita tuan-tuan. Kita nak tahu bahawa sama ada amal ibadah kita itu adalah bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Jadi sebab itulah kalau kita lihat tuan-tuan, dalam hadis yang pertama ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membicarakan satu hadis yang dinilai sebuah hadis yang sangat-sangat hebat dalam amal ibadah. Dan bahkan kalau kita lihat hadis ini tuan-tuan, para ulama mengatakan sebahagian dia merupakan niat ataupun amal ibadah dalam kehidupan harian kita. Seperti mana yang kalau kita lihat dalam hadis ini tuan-tuan, dikatakan an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis ini tuan-tuan dikatakan bahawa daripada Amirul Mukminin iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ataupun gelaran dia Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dengan apa yang diniatkan, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah kerana ingin mendapat keridaan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia dan dikehendakinya dan kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya dengan apa yang diniatkan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tuan-tuan, dia merupakan satu hadis yang besar maknanya dalam kehidupan harian kita. Seperti mana yang kalau kita lihat dalam hadis ini, para ulama bincangkan dengan panjang lebar, dan bahkan ada sebahagian para ulama membahaskan berjela-jela perbahasan ini dengan mengatakan bahawa kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'mal. Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya seluruh amalan. Dan di sini para ulama membahaskan apakah dimaksudkan dengan a'mal. A'mal ini tuan-tuan, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama al-qalbi, iaitu berkaitan dengan hati. Yang kedua
lisani, qauli, berkaitan dengan mulut kita, berkaitan dengan percakapan kita. Dan yang ketiga berkaitan dengan badani, iaitu anggota tubuh badan kita, tuan-tuan. Maka sebab itu, tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan bahawa innamal a'mal, sesungguhnya setiap perbuatan. Perbuatannya apa, tuan-tuan? Bukan hanya sekadar perbuatan tangan kita, bukan hanya sekadar langkahan kaki kita, bukan hanya sekadar mulut kita yang berbicara, tetapi amal ini ialah setiap perbuatan, sama ada perbuatan itu perbuatan yang batin, bahkan perbuatan yang zahir juga dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Faizal, terima kasih banyak. Jadi bila dikatakan perbuatan itu sama ada perbuatan yang zahir dan juga perbuatan yang batil pun dikira oleh Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan, maka sebab itulah dalam hadis ini Nabi SAW membicarakan berkaitan dengan niat. Bahkan niat inilah yang akan menilai sama ada ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla ataupun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan kalau kita katakan bahawa kita takut-takut bila kita tidak belajar berkaitan dengan ilmu niat, tidak belajar berkaitan dengan ilmu tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, penyucian diri kita ni, tuan-tuan, akhir sekali akan menyebabkan amalan ibadah kita ni, tuan-tuan, yang kita lakukan tidak memberi manfaat kepada amal ibadah kita, tidak memberi manfaat kepada pahala kita. Na'udzubillah min zalik. Maka sebab itulah dalam hadis ini, hadis yang pertama sekali dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ialah berkaitan dengan niat. Maka sebab itulah kalau kita lihat perbezaan di antara apakah yang nak disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan kenapa niat itu perlu. Kenapa niat itu perlu? Tak bolehkah saja kita terus lakukan amal ibadah, ataupun tak boleh ke kita lakukan amal ibadah terus tanpa meletakkan niat di benda yang pertama? Dan bahkan kalau kita lihat dalam segala rukun-rukun ibadah, niat adalah benda yang sangat-sangat menjadi dituntut, dan bahkan dia menjadi rukun dalam ibadah. Contoh solat, tuan-tuan. Solat yang pertama sekali adalah berkaitan dengan niat. Kalau tanpa niat kita lakukan solat 5 waktu sehari semalam, tuan-tuan, tanpa niat yang kita lakukan, maka ia tak dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat dan sebagainya. Maka sebab itulah hadis ini merupakan hadis yang sangat besar dalam kehidupan harian kita. Jadi apa guna amal niat ni, tuan-tuan? Maka niat ini, tuan-tuan, adalah untuk membezakan sama ada amalan tersebut amalan ibadat ataupun amalan tersebut amalan adat. Maka sebahagian para ulama membincangkan, memberi contoh, apakah yang dimaksudkan dengan amalan ibadah dengan amalan adat. Contoh, tuan-tuan, dia katakan mandi. Mandi ni, tuan-tuan, dia boleh menjadi ibadat dan dia boleh menjadi adat. Kalau mandi sekadar mandi, tuan-tuan, contoh kita balik daripada kedai, kita balik daripada kerja dan sebagainya, kita terus pergi bilik air, kita mandi. Untuk tujuan apa? Untuk membersihkan badan kita. Kita sabun-sabun dan sebagainya, kemudian kita dah selesai. Tanpa kita kita meletakkan niat dalam tubuh badan kita ataupun meletakkan niat dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah dianggap sebagai ibadah. Berdapat pahala? Tidak mendapat pahala. Tetapi bila solat kita, bila mandi kita, tuan-tuan, kita sertakan dengan untuk, ya Allah, aku mandi ini, contoh dikatakan mandi junub, contoh, tuan-tuan, ataupun mandi hadas. Mandi hadas, dia tujuan tu apa? Dia adalah mandi ibadah. Mandi ibadah kerana apa, tuan-tuan? Kerana setelah ini dia nak melakukan amal soleh, dia nak melakukan solat, dia nak melakukan baca Al-Quran dan sebagainya. Maka mandi, start daripada mandi itu dah dikira sebagai ibadah, maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan makan, tuan-tuan. Seperti mana yang Allah SWT mengatakan, kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Maka dia boleh menjadi ibadat dan dia boleh menjadi adat. Ibadat apabila kita makan, kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita katakan, ya Allah, aku makan ini kerana nak mendapatkan keridhaan-Mu, nak memberikan kekuatan pada diriku untuk beribadah kepadamu setelah aku makan. Maka start daripada itu telah mendapat pahala. Tetapi kalau kita sekadar makan, tidak, lebih-lebih lagi tidak mengira soal haram dan juga soal syubhah dan sebagainya, maka dia akan menjadi adalah amal ibadat, adalah amal adat saja, tidak menjadi amal ibadah. Dan bahkan kadang-kadang bila pemakanan itu yang menyebabkan makanan yang haram, makanan yang syubhah, dia menjadikan kita orang yang berdosa dengan pemakanan yang kita lakukan. Maka sebab itulah para ulama membincangkan tentang hadis ini dengan panjang lebar, dan dia juga memberikan pengertian kepada kita bahawa
niat ini, amal ibadah ini kita nak lakukan kerana apa tuan-tuan? Kerana kita nak mendapatkan keredaan Allah Azza wa Jalla dan kita nak mendapatkan redha Allah Azza wa Jalla. Maka dalam perbahasan berkaitan dengan amal ibadat ataupun dengan niat ini tuan-tuan, seperti mana yang kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan kepada kamu, siapa dia orang manusia, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah, untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla, untuk melakukan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah kata apa? Mukhlishina lahuddin. Hanya sekadar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ikhlas tuan-tuan? Kerana amal ibadah kita ni tuan-tuan adalah kerana untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk manusia. Dan bahkan kalau kita lihat, kalau amal ibadah yang kita lakukan hanya sekadar untuk manusia, maka itu telah menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Kita telah menggandingkan amal ibadah kita untuk orang lain, untuk manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebab itulah dalam ikhlas kita, dalam ibadah kita, kita tidak boleh melakukan amal ibadah kerana manusia. Sebab itu kalau kita lihat perbahasan di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahawa barang siapa yang meninggalkan sesuatu amalan kerana manusia, maka dia telah melakukan riak. Maka dia telah melakukan riak. Kenapa menjadi riak? Bukankah kita katakan bahawa orang yang melakukan sesuatu amal ibadah kerana nak menunjuk kepada manusia, itu dikira riak. Ya, itu adalah riak. Tetapi bila kita meninggalkan sesuatu ibadah, sesuatu amalan kerana takutkan orang berkata-kata, maka itu juga merupakan satu perkara riak di sisi para ulama. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita meninggalkan satu amalan kerana kita tak nak orang lain bercakap tentang kita. Dia kata sekian. Maka itu dah menjadi perbuatan riak kepada kita. Nauzubillah min zalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka sebab itulah perkara berkaitan dengan niat ini, dia ada kaitan pada hati kita. Dia ada kaitan pada hati kita. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak aku perintahkan kamu untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dia apa tuan-tuan? Adalah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti mana yang Allah katakan, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la." Allah mengatakan bahawa wama li ahadin, tidaklah seorang manusia indahu min ni'matin tujza, melainkan adanya perkara-perkara yang diberikan ganjaran terhadap nikmat yang diberikan. Maka Allah katakan illa batigha, melainkan nak mereka melakukan amal ibadah, nak mendapatkan illa batigha wajhi, mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kepada kita bahawa amal ibadah yang kita dapat, nikmat yang kita dapat, kita balas balik dengan amal ibadah yang kita lakukan, dengan segala perkara-perkara yang kita kerjakan hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada amal ibadah yang soleh yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah terima sebagai amal ibadah kita. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam kita lihat berkaitan dengan ayat ini tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah la yaqbilu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa bataghi bihi wajhu." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadah yang mana melainkan illa ma kana lahu khalisan, melainkan amal ibadah itu dilakukan kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat, bila kita bicarakan tentang ikhlas, dia akan ada lawan dia. Apakah lawan dia? Lawan dia ialah riak. Lawan dia adalah ujub. Dan sebab itulah riak ini merupakan satu dosa besar, dan dia merupakan senjata bagi syaitan. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan bahawa aisaru minar riak syirkun. Ada sekelumit perasaan riak dalam diri manusia adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekelumit saja tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan bahawa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalatin minal kibr.
tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang lelaki yang mana pada hatinya ada sekelumit perasaan takabur pada diri dia. Takabur ni tuan-tuan, dia merupakan adik-beradik dengan perasaan riak, dengan perasaan ujub, dengan perasaan takabur. Dia ni tiga jenis ni tuan-tuan adalah adik-beradik. Itu kita kena faham, adik-beradik. Bila adik-beradik ni tuan-tuan, dia asal daripada perkataan satu. Mungkin dia daripada ikhlas. Daripada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada perkara-perkara yang dicucuk oleh syaitan. Sebab itu kita katakan riak ni merupakan senjata bagi syaitan. Syaitan ni tuan-tuan, dia tidak akan pernah putus asa untuk suruh manusia ni tuan-tuan lakukan amal ibadah, lakukan semaksimum yang mungkin dalam amal ibadah ni tuan-tuan. Akhir sekali bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ceritakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an manthura. Kami datangkan kepada mereka amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang mereka lakukan ketika mana hari kiamat, dan bahkan Allah katakan faj'alna haba'an manthura. Tetapi kami jadikan amal-amal yang mereka lakukan seperti mana debu yang berterbangan. Kenapa tuan-tuan? Kerana ketika mana mereka lakukan amal ibadah ni tuan-tuan, bukan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Kita datang tuan-tuan, kita baru lepas daripada madrasah Ramadan, kita baru lepas dengan bulan Ramadan, dan sekarang ni kita berada dalam bulan-bulan Syawal. Kita jumpa orang tuan-tuan, sekarang ni musim lockdown tuan-tuan, kita tak jumpa lah dengan kawan, tetapi kadang-kadang kita berburak dengan jiran kita dan sebagainya. Kita tanya kepada jiran kita, kau dah berapa hari dah berpuasa puasa 6? Dah selesai ke puasa 6 kau? Kenapa lewat sangat puasa 6 kau? Aku awal-awal lagi dah puasa 6, masuk saja dua Syawal aku dah puasa dah, habis saja 7 Syawal aku dah habis puasa. Maka apa tujuan kita nak cerita benda tu tuan-tuan? Cukup sekadar ibadah itu adalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak payah tahu pun tuan-tuan. Tetapi itulah peranan syaitan tuan-tuan dalam diri kita. Dia akan cucuk sehinggalah bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan ibadah kita tidak ada, pahala kita tidak ada. Maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buang amal-amal ibadah kita. Kerana apa tuan-tuan? Allah kata kau buat perkara-perkara ibadah ini hanya sekadar untuk menunjuk kepada manusia, bukan kerana kau nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, kita lihat bagaimana kisah salafun salih, orang-orang soleh terdahulu ni tuan-tuan. Satu kisah yang saya suka ceritakan tuan-tuan berkaitan dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Al-Munkadir. Muhammad Al-Munkadir ni tuan-tuan merupakan seorang lelaki yang soleh, seorang ulama, seorang lelaki yang soleh, sehingga kan kalau kita lihat bagaimana Muhammad Al-Munkadir ni tuan-tuan dalam solat malam ni tuan-tuan, dia sentiasa menangis, dan bahkan banyak amal-amal ibadah yang dilakukan disuruh. Waalaikumsalam warahmatullahi, Encik Nizam, waalaikumsalam warahmatullahi, Bang Rias Arjuna. Dalam amal ibadah mereka suruhkan, bahkan tidak pernah isteri mereka tahu dan sebagainya. Kisah seorang lelaki bernama Muhammad Al-Munkadir, seorang lelaki Muhammad Al-Munkadir, dan adik bernama Hatim Al-Munkadir. Muhammad Al-Munkadir ini tuan-tuan, kisah dia suatu malam ketika Muhammad Al-Munkadir dia pergi ke Masjid Nabawi. Dia pergi ke Masjid An-Nabawi. Ketika itu dia nak bertujuan untuk solat Qiyamul Lail di Masjid An-Nabawi. Dan memang sifat-sifat orang soleh terdahulu ni tuan-tuan, di masjid-masjid itu dia dah cop sendiri. Di tiang ini dia punya tempat. Kalau datang ke tempat tersebut, dia akan duduk di situ. Dia tidak akan beranjak sampailah waktu subuh untuk mereka solat dan sebagainya. Maka satu hari tuan-tuan, ketika mana Muhammad Al-Munkadir dia masuk ke dalam Masjid Nabawi, dan dia terlihat di tempat yang biasa dia duduk itu telah ada orang yang duduk. Telah ada seorang lelaki yang duduk. Maka ketika itu dia beralih ke tempat yang lain. Maka dia dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu, zaman tersebut adalah ketika itu Madinah dilanda dengan kemarau. Amirul Mukminin dah perintahkan untuk solat istisqa, masih lagi belum berjalan dan masih belum diturunkan hujan dan sebagainya. Maka ketika mana Muhammad Al-Munkadir duduk di antara tempat dalam Masjid Nabawi, maka ketika itu Muhammad Al-Munkadir, kepala ni tuan-tuan, dia masih lagi tertumpu kepada lelaki tersebut yang sedang sujud, sedang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu dia terdengar rintihan dan doa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang didengar oleh Muhammad Al-Munkadir, dia katakan aqsimu billah, aku bersumpah dengan kau ya Allah. Dia kata apa? Dia kata aku tidak akan
menurunkan tanganku ini sehinggalah engkau menurunkan hujan kepada penduduk ahli Madinah. Sesungguhnya penduduk ahli Madinah telah meminta hujan kepada engkau, tetapi masih lagi belum diturunkan hujan. Maka ketika itu Muhammad Al-Munkadir diriwayatkan dan diceritakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Diceritakan berkaitan dengan riwayat ini, dikatakan belum sempat lelaki tersebut menurunkan tangannya, maka Muhammad Al-Munkadir terdengar bunyi guruh di langit. Maka seketika selepas itu, maka turunnya hujan dengan selebat-lebatnya. Maka ketika itu apa yang berlaku tuan? Lelaki tersebut dia sujud semula pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia katakan, aku berlindung denganmu ya Allah daripada dipuji-puji oleh masyarakat. Maka setelah itu Muhammad Al-Munkadir dia asalnya dia nak balik sebelum turunnya hujan, tetapi disebabkan dia terpana, disebabkan dia terkesan dengan doa lelaki tersebut, maka dia tengok lelaki tersebut dan sampailah lelaki tersebut bangun solat witir 1 rakaat dan masuk saja azan subuh, dia solat 2 rakaat sebelum subuh, maka dia solat berjemaah solat subuh, kemudian dia lagi. Malam besok tuan-tuan, Muhammad Al-Munkadir dia datang semula. Dia datang semula dan dia nampak lelaki tersebut masih ada lagi dalam Masjid Nabawi, dalam keadaan solat, dalam keadaan qiyamul lail dan sebagainya. Maka setelah itu Muhammad Al-Munkadir selesai saja solat subuh, diikut lelaki ini balik ke rumah. Bila diikut lelaki ini balik ke rumah tuan-tuan, maka Muhammad Al-Munkadir dia berjumpa dengan lelaki tersebut dan dia ketuk pintu rumah tersebut. Dia ketuk pintu, dia katakan, Assalamualaikum. Lalu lelaki kata, Waalaikumsalam. Dia, kau nak cari apa? Apa benda yang aku boleh bantu? Lalu ternyata tuan-tuan, lelaki ini bukanlah orang yang hebat. Bukanlah orang yang dipandang besar oleh masyarakat pada ketika itu. Tetapi rupa-rupa lelaki ini adalah tukang jahit kasut. Tukang kasut rupanya. Maka ketika itu Muhammad Al-Munkadir dikatakan, engkaukah lelaki yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doamu dan Allah menurunkan hujan. Maka bila lelaki tersebut tuan-tuan mendengar ungkapan diungkapkan oleh Muhammad Al-Munkadir, lalu dia menjadi marah, lalu dia katakan, apa masalah engkau denganku? Dia kata, aku tak nak ada masalah engkau dengan aku. Sekarang ni aku tak nak ada apa-apa hubungan dengan kau dan juga aku. Maka setelah itu Muhammad Al-Munkadir balik. Bila balik ke rumah tuan-tuan, besok pagi dia datang balik Masjid Nabawi, dia tengok lelaki tersebut tak ada. Bila dia tengok lelaki tersebut tak ada tuan-tuan, dia datang ke rumah tersebut, dia ketuk pintu, nak tanya khabar. Mungkin lelaki ni tak sihat ke, sakit ke dan sebagainya. Maka ketika itu lelaki tersebut keluar seorang lelaki daripada rumah tersebut. Lalu dia katakan, ya, ada apa-apa masalah, boleh saya jumpa, boleh saya bantu? Dia kata, aku nak tanya, manakah lelaki yang tukang kasut tersebut? Lalu dia katakan, engkau ke yang jumpa dia semalam? Dia katakan, ya, aku jumpa dia semalam. Aku nak tanya, apa yang berlaku antara engkau dengan dia? Lalu dia katakan, tak ada masalah. Aku tak ada masalah dengan dia. Aku sekadar aku tanya pada dia, apa yang kau lakukan, apa yang amalan-amalan yang kau lakukan sehingga menyebabkan Allah SWT menurunkan hujan kepada kami. Maka dia katakan, mungkin ini persoalan yang engkau tanyakan kepada dia sehingga menyebabkan dia telah berpindah daripada rumah ni. Bayangkan tuan-tuan, disebabkan Muhammad Al-Munkadir terdengar curi-curi dengar doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada lelaki tersebut tuan-tuan, menyebabkan lelaki tersebut kemas-kemas barang dia, pikul di belakang dia, lalu keluar daripada rumah tersebut. Dan dikatakan Muhammad Al-Munkadir cari lelaki tersebut di sekitar Madinah tuan-tuan, tetapi tidak bertemu, tidak berjumpa dengan lelaki tersebut. Bayangkan tuan-tuan, orang yang tak nak amal ibadah dia diketahui oleh orang ramai, sanggup ketika mana orang tahu tentang amalan-amalan dia, terus dia keluar, terus dia lari daripada amal ibadah dia. Maka sebegitu juga dengan seorang lelaki yang soleh. Saya tidak ingat nama dia, tetapi mungkin Abdullah, tidak salah saya. Dia merupakan seorang tabi'in. Ketika mana dia dalam perjalanan untuk pergi ke negeri Syam tuan-tuan, maka dia ketika mana waktu telah malam, tengah malam, sampai di satu tempat, yang tempat tersebut adalah hutan rimba, hutan rimba. Maka lelaki tersebut katakan, baik, kita tak boleh nak melepasi daripada kawasan padang pasir ini, dan kita kena berehat sebentar di kawasan hutan rimba ni. Lalu ketika itu tuan, apa yang berlaku? Ketika mana waktu tengah malam, orang kata kau tak boleh pergi ke hutan rimba ni. Sebab apa? Sebab dalam hutan rimba ni ada harimau, ada singa, ada binatang-binatang buas dan sebagainya. Maka ketika mana waktu tengah malam tuan-tuan, lelaki ni dia
tepat pukul 12 pukul 1 tengah malam, 1 pagi tuan-tuan, tidak saja. Maka ketika itu dia masuk ke dalam hutan tersebut dan dia mendirikan solat qiyamul lail. Dia tuan-tuan, bayangkan orang cakaplah apa sekalipun, ada rimau, ada serigala, ada sekian-sekian, dia tak endahkan. Kenapa tuan-tuan? Kerana bila dia masuk ke dalam hutan tersebut tuan-tuan, hati dia dengan Allah SWT, ta'aluk hati dia dengan Allah SWT, tidak ada hubungan dengan orang lain. Dan bahkan dikatakan kenapa dia masuk ke dalam hutan tersebut, kerana dia curi-curi masuk, kerana dia takut bila dia dirikan solat orang lain nampak, orang lain tahu amal-amal ibadah yang dilakukan. Maka ketika itu dimasuk ke dalam hutan tersebut, maka didirikan solat qiyamul lail. Ketika mana dia sedang khusyuk tuan-tuan, solat qiyamul lail, maka ada seorang lelaki yang dikatakan nak buang air dan sebagainya, masuk ke dalam hutan tersebut. Bila masuk dalam hutan tersebut tuan-tuan, dia nampak lelaki soleh ni tuan-tuan sedang mendirikan solat. Dia menjadi tajuk. Dia katakan bagaimana dia punya hati ni kental dia hanya takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak takutkan dengan binatang-binatang buas yang lain. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, dia katakan bahawa ketika mana lelaki tersebut, dia pandang lelaki tersebut sedang khusyuk solat. Bila lelaki tersebut habis saja solat tuan-tuan, maka dia katakan, apa rahsia kau dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka lelaki ini tuan-tuan, bayangkan lelaki yang soleh, yang tengah solat, yang baru habis solat ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia katakan dalam keadaan dia menangis ni tuan-tuan, dia kata, aku minta tolong kepada engkau, jangan engkau ceritakan kepada orang lain bahawa aku mendirikan solat di dalam hutan ni. Dia minta sungguh-sungguh tuan-tuan. Dia suruh, dia katakan, aku nak kau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kau ceritakan apa yang aku lakukan di dalam hutan ni. Sampai tahap macam tu tuan-tuan, dia takut amal ibadah ni tuan-tuan yang dilakukan selama tengah malam tersebut diketahui oleh orang lain. Kalau orang hari ini tuan-tuan, kita katakan mungkin ada segelintir orang yang dia nak amal ibadah mereka dipertontonkan. Kalau orang tak cerita pasal dia tuan-tuan, dia rasa tak puas. Bahkan dirakam, di video dan sebagainya. Mungkin niat dia baik, tetapi nak katakan kadang-kadang dengan niat yang baik itu tuan-tuan, syaitan akan masuk. Syaitan akan tujal hati kita tuan-tuan. Akhir sekali akan menyebabkan dia akan menjadi dosa kepada kita. Dia akan menyebabkan kita menjadi syirik kepada Allah SWT. Maksud syirik ni bukanlah kita menyekutukan Allah SWT, tetapi niat kita dah menjadi riak. Niat kita dah menjadi takabur. Niat kita dah menjadi ujub untuk orang lain. Dan sebab itulah tuan-tuan, dalam permainan hati ni tuan-tuan, seperti mana kita lihat dalam kitab Al-Hikam, Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala. Imam Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala, dia mengatakan bahawa bila kita menguasai ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas tuan-tuan, ini berkaitan dengan ilmu saja, bukan berkaitan dengan ibadah yang lain, berkaitan dengan ilmu saja. Kita dah menguasai ilmu dan mengamalkannya dengan ikhlas. Apa yang diperkatakan oleh Hikam Athaillah Sakandari, dia katakan bahawa la tafrikhka, la tafrihka at-ta'atu li'annaha barazat minka. Dia kata, wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Dia katakan, jangan kamu merasa gembira kerana merasakan telah kamu mampu melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita tengok kita dah lakukan amal soleh, kita rasa gembira. Bahkan bila kita katakan orang cerita pasal kehebatan kita bersedekah, beramal ibadah, bulan puasa Ramadan yang kita tidak pernah tinggalkan, kita punya qiyamul lail, kita punya sedekah dan sebagainya, kadang-kadang dia rasa gembira. Kenapa? Dia dengar orang dia cerita. Athaillah Sakandari mengatakan, jangan kamu rasa gembira disebabkan ketaatan yang kamu lakukan, tetapi dikatakan, tetapi bergembiralah kerana ketaatan itu adalah semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, kita tak mampu. Bahkan hari ini kita lihat tuan-tuan, kita mampu pergi masjid, tetapi disebabkan kita tak dibenarkan untuk pergi ke masjid. Ada orang tuan-tuan, mereka mampu untuk pergi ke masjid, mampu untuk datang ke masjid, ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tak mampu untuk pergi. Kenapa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurniakan kepada mereka taufik dan juga hidayah. Rumah sebelah masjid tuan-tuan, rumah sebelah masjid, dengar azan hari-hari dan sebagainya, tetapi kaki tu nak melangkah pergi ke masjid tak mampu. Kenapa? Kerana tidak dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan untuk beribadah pada ketika itu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, bila kita lakukan amal ibadah, bukan kerana kita gembira dapat melakukan, tetapi kita gembira kerana Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Saya melakukan salah satu kisah tuan-tuan berkaitan dengan seorang lelaki yang soleh, seorang abid tuan-tuan, bukan ustaz abid tuan-tuan, tetapi seorang abid. Seorang abid ni tuan-tuan,
Kisah dia masyhur. Kisah dia masyhur. Kisah bagaimana peranan hati dalam menjadikan amal ibadah itu seorang yang power. Dalam hati kita ni tuan, kalau ikhlas kita, kalau ibadah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadikan kita ni orang yang kuat. Allah akan jadikan kita ni orang yang kuat. Nak melakukan amal ibadah kita kuat, nak melakukan zikir ni kita kuat, nak melakukan solat kita kuat, nak bersedekah pun kita akan menjadi kuat. Sebab itulah dalam satu kisah ketika mana Nabi SAW, Nabi minta sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan untuk beri sedekah, untuk menginfakkan harta mereka. Ada sebahagian di kalangan sahabat yang ketika mana Nabi SAW bentangkan hamparan kain, maka ketika itu ada seorang sahabat ni tuan-tuan, dia keluarkan 100 dinar. Dia letakkan 100 dinar ni tuan-tuan, maka datang seorang lelaki yang lain meletakkan 1 dinar. Maka Nabi mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka Nabi kata apa? Nabi katakan sesungguhnya 1 dinar ini lebih besar dan lebih baik nilainya daripada 100 dinar. Maka sahabat Nabi ni tuan-tuan, bila dengar benda ni, dia katakan, ajib, kenapa? Bukankah 100 dinar yang diberikan ni lebih banyak nilainya berbanding dengan 1 dinar? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa orang yang memberikan infak 1 dinar ini, bahawa sesungguhnya 1 dinar ini yang ada pada poket dia. 1 dinar saja tuan-tuan, dalam poket dia, dah tak ada duit lain. Maka disebabkan 1 dinar yang ada dalam poket dia, dia berikan infak kepada Allah Azza wa Jalla, berikan infak kepada Nabi SAW. Tetapi orang yang ada 100 dinar ni tuan-tuan, yang infakkan 100 dinar ni, dia katakan dalam rumah dia ada juta-juta nilai lagi, ada banyak lagi duit. Maka sebab itulah Nabi katakan 1 dinar yang diinfakkan ini lebih baik daripada 100 dinar yang diinfakkan. Maka sebab itu tuan-tuan, jangan kita risau bila kita menginfakkan harta kita tuan-tuan. Tahulah bahawa Nabi SAW menjanjikan rezeki yang melimpah ruah kepada orang yang memberikan infak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kisah ni. Baik, kita patah balik kepada kisah tadi tuan-tuan. Seorang abid ni tuan-tuan, dia dalam sebuah kampung, ada satu kampung ni tuan-tuan, yang kampung tersebut ada satu pokok yang besar. Ada satu pokok yang besar. Dan pokok yang besar tersebut ni disembah, dipuja oleh masyarakat kampung untuk minta ekor, untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik, untuk riya, untuk ritual-ritual syirik lah. Maka ada segelintir-segelintir orang yang soleh, dia kurang senang bila melihat masyarakat tersebut pergi puja pokok, minta kat pokok dan sebagainya. Maka datanglah orang soleh ni tuan-tuan kepada abid di hujung kampung ni. Maka dia katakan, wahai abid, tolonglah kami wahai abid. Dia kata, kenapa? Dia kata, orang-orang masyarakat kita ni sekarang ni dah mula untuk puja pokok, puja minta-minta kepada pokok dan sebagainya. Lalu dia katakan tak boleh jadi. Dia kata tak boleh jadi. Maka dia ambil kapak ni tuan-tuan, dia pergi ke hujung kampung tersebut, dia pergi ke pokok tersebut untuk tebang pokok ni. Kenapa? Kerana dikatakan kalau dibiarkan maka masyarakat akan menjadi lebih teruk, minta pada pokok dan sebagainya. Dia akan menjadi syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam perjalanan ni tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah pernah dengar cerita ni. Dalam perjalanan, lelaki soleh ni, abid ni tuan-tuan, ditahan oleh seorang lelaki. Ditahan oleh seorang lelaki. Dia katakan, kau nak pergi mana? Dia katakan, aku nak pergi tebang pokok. Kenapa? Kerana orang masyarakat kita ni, kita punya orang tempatan ni dah pergi puja pokok tersebut. Tak boleh jadi. Kita kena tebang pokok, biar pokok ni tumbang, orang dah tak minta pada pokok tersebut. Biar minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana dia nak tebang pokok ni tuan-tuan, lelaki yang tahan abid ni tuan-tuan, dia kata tak boleh. Dia kata, pokok ni aku yang jaga. Dia kata, pokok ni aku yang jaga. Kau nak tebang pokok tu, kau kena berlawan dengan aku dulu. Maka bertumbuklah lelaki tersebut dengan lelaki yang menahan abid tersebut tuan-tuan. Maka bertumbuk, bergaduh-gaduh. Akhir sekali abid ni menang. Abid ni menang. Maka lelaki ni tuan-tuan, dia katakan tak boleh jadi ni kaya. Kalau tebang pokok ni, habis aku punya modal. Dia kata. Maka ketika tuan-tuan, dia katakan dia buat tawaran. Dia kata, wahai orang yang soleh, wahai abid, dia kata, ginilah, engkau dah menang. Okey, tak apalah, engkau dah menang. Kau dah bertarung dengan aku tadi, kau dah bergaduh dengan aku, okey, aku surrender, kau menang. Sekarang ni aku nak tawarkan kau satu benda. Apa dia kata? Begini, engkau jangan tebang pokok. Habis tu kalau kau tak tebang pokok macam mana? Dia kata, gini, kau balik ke rumah, setiap kali kau solat, aku bagikan di bawah sejadah kau ada duit. Dia kata, nak tak? Lalu abid ni tuan-tuan, dia katakan, macam mana? Lalu dia katakan,
begini, setiap kali kau solat, aku akan letakkan duit di bawah sejadah kau. Kau habis saja solat, kau angkat sejadah kau akan jumpa duit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika itu tuan, Abid ni kata, okey, tak ada masalah, boleh. Kan daripada tak ada duit, biar ada duit kan. Maka ketika itu dia balik ke rumah tanpa ditebang pokok. Maka ketika itu tuan, dia try solat, maka solat yang pertama dia singkap sejadah, betul tuan, memang ada duit. Maka makin galak dia solat tuan. Dia galak solat, dia keluar, dia habis solat, dia tengok bawah sejadah ada duit. Sampailah kepada beberapa waktu solat tuan. Setelah itu, bila dia tengok bawah sejadah tu dah tak ada duit tuan, maka ketika itu dia jadi marah. Kenapa jadi marah tuan? Kerana dia katakan, ni confirm aku kena tipu. Kali pertama ada duit, kali kedua ada duit, kali ketiga ada duit. Masuk kali yang keberapa, dah tak ada duit dah. Maka dia capai kapak tuan, dia pergi ke penghujung kampung tersebut, lalu ditahan oleh lelaki tadi. Maka ketika itu dia katakan, aku tak puas hati. Lalu dia katakan, kau tak boleh tebang pokok. Kenapa? Kau dah tipu aku. Kau cakap kau nak bagi aku duit. Setelah mana aku solat, kau mesti nak bagi aku duit. Sekarang ni bila aku dah solat, aku tak dapat duit. Maka ketika itu dia katakan, kalau kau nak tebang pokok tu, kau kena gaduh dengan aku. Maka bergaduh. Akhir sekali tu tuan, awalnya Abid tadi menang, rupa-rupa yang kali kedua ni dia kalah. Maka bila kalah tuan-tuan, yang berlawan dengan Abid ni tuan-tuan, rupa-rupa dia adalah syaitan. Yang menyerupai lelaki yang tak nak pokok ini ditebang. Maka setelah itu Abid ni kata, kenapa aku boleh kalah? Kali pertama aku berlawan dengan kau, aku menang. Kenapa kali yang kedua aku berlawan dengan kau, aku kalah? Maka ketika itu syaitan ni kata apa? Kali pertama engkau nak tebang pokok kerana ikhlas kau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau tak nak masyarakat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembah pokok. Tetapi kali kedua, kan sedih kau Abid kan. Maka kali kedua dia pergi nak tebang pokok bukan kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana dia ni dah marah disebabkan tak dapat duit. Maka dah tak ada ikhlas. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam hal ini tuan-tuan, dalam peristiwa ini dan kisah ini, kita boleh ambil iktibar. Kalau kita nak lakukan amal ibadah, kalau ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadikan kekuatan yang ada pada diri kita. Jadi dia akan jadikan kekuatan pada diri kita. Kita nak lakukan amal ibadah, bahkan kita nak bangun solat qiyamul lail, kita nak berpuasa, kita nak bersedekah. Bahkan walaupun gaji kita lambat lagi ni tuan-tuan, seminggu lagi tuan-tuan, ada beberapa ringgit saja dalam tubuh badan kita tuan-tuan, dalam dompet kita ni tuan-tuan. Bila datang orang nak menginfakkan harta, kita sanggup keluarkan. Kenapa? Kerana ada kekuatan pada diri kita, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita memikirkan tentang keduniaan tuan-tuan, dia tidak akan jadi. Maka sebab itulah dalam hal ni tuan-tuan, peranan ikhlas pada diri kita akan menyebabkan kita menjadi orang yang kuat. Jangan jadi kita ni orang yang nakkan kepada makhluk, nakkan kepada perbuatan-perbuatan dipuji oleh manusia, nak menjadi amal-amal yang dipuji oleh masyarakat dan sebagainya. Maka sebab itulah dalam hal ini tuan-tuan, kita kena faham bahawa ikhlas adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana untuk makhluk, bukan kerana untuk dipuji dan juga dipuja. Sebab itu tuan-tuan, dalam hal ini tuan-tuan, peranan ikhlas yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, banyak. Ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita solat, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita setelah mana kita meninggal, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, falyamal 'amalan salihan, maka lakukanlah amal-amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan kamu mensyirikkan dengan satu makhluk pun. Jangan kamu mensyirikkan dengan makhluk. Maknanya kita lakukan amal soleh dengan tujuan kerana manusia yang lain, dan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dalam hal tadi itu saya katakan, Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnaha haba'an mansura. Kami datangkan kepada mereka amal-amal ibadah, amal soleh yang mereka lakukan, dan kami jadikan amal-amal mereka itu sebagai debu yang berterbangan. Sebab itu tuan, satu kisah
yang mana seorang wanita, seorang perempuan, seorang muslimat yang bernama Zubaidah. Kalau Zubaidah ni tuan-tuan, mungkin orang Melayu dia makruf lah dengan nama Zubaidah. Tetapi kalau kita lihat Zubaidah ni siapa tuan? Zubaidah ni adalah isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Siapa yang pergi ke Arafah tuan-tuan, yang pernah pergi ke umrah, yang pernah pergi haji, ketika mana mereka wukuf di Arafah tuan-tuan, maka dia akan duduk di tempat dinamakan di Arafah ketika mana dalam perjalanan nak pergi ke Muzdalifah. Di tebing tuan-tuan ada satu sumur, tempat macam dia sumur ni ialah tali air yang dinamakan sebagai tali air Zubaidah. Zubaidah ni orang yang solehah, wanita yang solehah, seorang wanita yang kaya dan sebagainya. Zubaidah ni tuan-tuan, dia suka menyumbang, menginfakkan harta dia, mentajuk orang pergi haji, bayar, membantu orang miskin dan sebagainya. Maka apa yang berlaku tuan-tuan, setelah mana Zubaidah ni wafat, meninggal, maka seorang lelaki yang soleh, dia bermimpi bertemu dengan Zubaidah dalam mimpi dia. Maka dia katakan, wahai Zubaidah, apa yang berlaku kepada engkau? Sesungguhnya seluruh orang Iraq bercakap dengan engkau, bercakap tentang engkau. Lalu Zubaidah katakan, aku ni, seluruh amalan aku ni ditolak oleh Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan, belanja orang pergi haji, nilaian dia, siapa yang bayar orang pergi haji, dia akan dapat pahala orang pergi haji. Bagi orang makan, bagi orang minum, pahala dia sama seperti mana orang minum dan juga orang makan. Sumur ni tuan-tuan, tali air ni tuan-tuan, bukan kecil, panjang tuan-tuan. Di situlah binatang-binatang, unta-unta minum, orang yang datang pergi haji minum dan makan dan sebagainya kat situ tuan-tuan. Tetapi orang yang soleh ni tuan-tuan, dia bertemu dan bermimpi dengan Zubaidah dalam mimpi tuan-tuan. Dia katakan apa? Dia katakan Allah Subhanahu Wa Taala menolak segala amalan ibadahku. Kenapa? Kerana amalan ibadah yang aku lakukan bukan kerana Allah SWT, hanya sekadar riak. Tetapi dikatakan, habis bagaimana dengan amalan soleh kau? Lalu dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni segala dosa-dosaku kerana aku telah melakukan solat qiyamul lail, dia katakan, secara bersendirian, secara bersembunyi. Maka sebab itulah peranan ni tuan-tuan dalam amal ibadah. Saya juga ceritakan tentang cerita-cerita ni tuan. Tak apa tuan, kalau kita lihat bagaimana Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala katakan, belajar ilmu, duduk mendengar kisah-kisah salafun salih, orang-orang soleh terdahulu, lebih aku sukai daripada solat sunat. Kenapa tuan? Kerana kisah-kisah salafun salih, kisah-kisah orang-orang terdahulu ni tuan, dia akan menyebabkan hati kita tersentuh, kita akan nak cuba untuk tiru amal-amal ibadah mereka. Dan begitu juga kisah Zubaidah, mereka lakukan solat qiyamul lail secara bersendirian. Dia tidak untuk menunjuk-nunjuk, tidak, bukan hanya sekadar untuk dipuji-puji oleh masyarakat dan sebagainya. Dan begitu juga dengan seorang lelaki di Madinah tuan-tuan. Kisah ni seorang tabi'in. Kisah seorang lelaki ni tuan-tuan, yang kisah dia menginfakkan pada waktu tengah malam selama 25 tahun. Kisah dia ada banyak kisah. Di antaranya kisah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, ataupun digelar sebagai Ali Zainal Abidin. Itu kisah yang lain. Kisah ni tuan-tuan, saya tak pernah buat kisah ni. Tetapi kisah seorang lelaki, seorang tabi'in ni tuan-tuan, 25 tahun. Apa yang dia buat tuan-tuan? Setelah mana dia solat qiyamul lail pada waktu tengah malam tuan-tuan, maka dia akan duduk di atas kuda dia. Maka ketika itu dia akan bungkus 100 kilo gandum. 100 kilo gandum. Apa yang dia buat dengan gandum ni tuan-tuan? Dia akan pikul di belakang dia, maka dia akan bawa bersama dengan kuda dia, maka dia akan letakkan di pintu rumah fakir miskin tanpa dia mengetuk. Dia letak saja, dia letak, maka dia balik. Dan ketika mana orang tahu tuan-tuan, ditakdirkan Allah Azza wa Jalla, setelah mana dia wafat, setelah mana dia meninggal, orang yang nak mandikan jenazah ni tuan-tuan, melihat bahawa di belakang badan ni tuan-tuan, seperti mana ada satu kesan menyandang benda yang sangat-sangat berat. Macam dia ada benda yang kehitaman. Maka ditanyalah kepada isterinya. Dia katakan, wahai isteri, dia kata, apa yang berlaku pada suami kau? Bagaimana kesan yang ada pada belakang suami kau? Lalu dia katakan, wallahu a'lam, aku tak tahu. Tetapi apa yang aku tahu, yang pernah aku intip, suamiku ni setiap kali dia lepas habis solat qiyamul lail, dia akan pikul satu barang yang berat di belakang dia. Tapi aku tak tahu apa yang dia buat, dan aku tak tahu apa yang dia lakukan ketika mana waktu tersebut. Lalu setelah itu tuan-tuan, barulah orang tahu yang lelaki inilah yang menginfakkan hartanya selama 25 tahun. Orang tak tahu siapa yang berikan gandum ni tuan-tuan di hadapan pintu rumah dia.
Maka setelah itu tuan-tuan, lebih menguatkan lagi ketika mana setelah mana dia meninggal, setelah mana dia meninggal, dah tak ada dah orang yang memberikan makan, yang meletakkan gandum di hadapan pintu rumah orang fakir miskin. Maka kuatlah sangkaan orang kampung dengan mengatakan bahawa dialah yang menginfakkan gandum di setiap rumah-rumah orang fakir miskin. Maka sebab itulah tuan-tuan, dalam hal ni tuan-tuan, kita ceritakan berkaitan dengan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, ruang lingkup yang sangat-sangat besar. Jangan kita jadikan amal ibadah kita adalah kerana manusia, tetapi jadikanlah amal ibadah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu hanya sekadar yang menyelamatkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang takut untuk menginfakkan RM1, tetapi padahal RM1 yang diinfakkan itu tuan-tuan lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan amal-amal ibadah yang lain. Maka sebab itulah dalam hal ini, dalam peristiwa ini, kalau kita nak ceritakan bagaimana amal-amal itu dinilai berdasarkan kepada hati kita, dan seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melihat kepada wajah kamu, tidak akan melihat kepada harta kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan apa? Akan hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Maka hati kita ni adalah benda yang pertama yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga ketika mana kita khutbah tuan-tuan, kita baca yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak akan memberi manfaat kepada anak pinak dan juga harta benda, melainkan yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang sejahtera. Hati juga yang Allah Subhanahu Wa Taala sentuh. Allah tak pilih benda yang lain. Maka disebabkan itu tuan-tuan, kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai setiap amalan kita bergantung kepada hati kita. Bukan dengan amalan kita, amalan kita dinilai juga tuan-tuan, tetapi yang penting adalah hati kita. Hati kita bersih, hati kita ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hati kita tak ikhlas, hati kita bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, amalan itu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penghabisan tuan-tuan, saya tutup tuan-tuan berkaitan dengan syarat diterima amal ibadah kita ni tuan, ada dua. Syarat diterima amal ibadah kita ada dua. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan kepada kita. Sebab itulah yang pertama tadi saya dah ceritakan dengan panjang lebar berkaitan dengan ikhlas. Khalis, maksud khalisnya suci. Kita tak campurkan dengan benda yang lain. Kita tak campurkan dengan benda yang syirik. Kita tak campurkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain dan sebagainya. Maka bila kita katakan ikhlas, maka itu satu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan menjadi syarat yang pertama. Yang kedua, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan kepada kita, ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita, maka kita lakukan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan, maka lakukan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, maka tinggalkan. Maka itu sahaja syarat dalam nak diterima amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah jika ada kelapangan lagi tuan-tuan, kita akan sambung lagi perbahasan berkaitan dengan memurnikan hati kita tuan-tuan, mengikhlaskan hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, menjadikan setiap amalan kita ni amalan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan memasukkan kita semuanya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.